Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 5 KSSM. Malam ni cikgu akan discuss soalan SPM sebenar lah. Untuk penjumpan terakhir sebelum SPM pada hari Isnin ni lah. Cikgu akan discuss bersama dengan beberapa orang pelajar lah. Hari ini cikgu akan discuss soalan SPM 2019, soalan SPM sebenar. Mirip. Kita tengok soalan dia. Cikgu kecilkan sikit. Dalam soalan pertama rajah 1, ialah gambar rajah van yang menunjukkan W dan set X. So set semester W union X. Apa hubungan W dengan X? Apa jawapan dia, Tanesh? Dia intercept. Hello? Intercept. Intercept macam mana? Apa intercept apa tu? X intercept dengan W. X intercept dengan W. Dah cita ada, dah cita. W. Cikgu kalau buat X, kalau buat W intercept dengan X, salah. W intercept dengan X. Ini jawapan yang betul W intercept dengan X. Tu baru betul. Ni belum lagi W intercept dengan X sama dengan. Ni jawapan dia, Jawapan dia W intercept dengan X. X intercept dengan W boleh juga. X subset kepada W boleh juga. Boleh yang ni Okay. So 3 ni boleh. X intercept W ni maksudnya X di dalam W lah. So soalan ni ada 3 jawapan lah. Kita tengok soalan B. Clear tanda saya ni Sekarang clear. Ke nak besar sikit lagi? Besar sikit besar sikit. Okay. Sekarang ni dia bagi pada kita given P tu multiple of 4. Q factor bagi 3, R factor bagi 6. That the universal set P union Q union R. Based on the diagram, draw a Venn diagram. So dia nak kita lukis gambar rajah Venn diagram. Macam mana gambar dia jadi? So apa maksud multiple of 4 tu, Tanesh? X tu 4, 8, 12, 16. Q lah faktor bagi 3. Q faktor bagi 3 berapa? 3. Faktor bagi 3, faktor bagi 3, 1 dengan 3 lah. Kan? Betul? 1, 3. 3, Lepas tu soalan dia P union Q union R. R apa dia? R faktor bagi 6. Faktor bagi 6 1, 2, 3, 6. Betul So sekarang ni nampak tak Q di dalam R? Betul? Betul So gambar rajah Venn dia Q. Cikgu lukis kat sini lah. Q
Okey, so R dia dekat luar. So R. So X ni ada kaitan tak? Tak ada. So X dia dekat luar. Ni gambar rajah dia. Boleh? Halo Tanesh, boleh? Dashita okey? Okey cikgu. Okey boleh faham ni Dashita So respon sikit, benda simple je ni. Okey, soalan nombor 2. Ya, kita pergi soalan nombor 2. Okey, Rozia membeli 2x tolak 17 buah kamus dengan harga RM12 ataupun 12x setiap satu. Okey, so sekarang ni she paid 4,104 for all the dictionary. Okey, so berapa bilangan dictionary tu sekarang? Hitung bilangan kamus. Calculate the number of dictionary. So macam mana nak buat? Tanesh ada Tanesh? Ke dah terkeluar dah? Ada. So macam mana nak buat ni soalan ni? Ni kuadratik kan. Kita kena darab 2x tolak 17 darab dengan 12x Okey, sama dengan 4,104. Okey, cikgu accept. Siapa ni? Nashran. Okey, Nashran. Okey, so kita sambung Nashran Cikgu hari ni cikgu discuss soalan SPM 2019. Okey, so sekarang ni dia membeli ni buah kamus dengan harga RM12. So kita darab lah. So 2x tolak dengan 17. So didarab dengan 12 x equal tu berapa ni? 4,000 414 So darab macam biasa. So dah darab dah. 2x darab 12x 24. So 24 x kuasa 2. Betul? Lepas tu tolak dengan 17 darab 12 negatif 204. Negatif 204x. So tolak dengan 4104 equal to 0. So dekat sini macam mana kita buat kat sini? Kecilkan dia dulu, boleh? So kalau tak kecilkan, terus tekan calculator je lah. So dapat berapa jawapan dia? 18 dengan 18 dengan negatif 19/2. X sama dengan 18. Betul? So X tolak 18. Lagi satu. Dah Syitah lagi satu. 2x tambah 19. Kat sini 2x tambah 19. 19. So dekat sini dapat berapa ni? Negatif 19/2. So jadi sekarang ni kita ambil yang mana ni jawapan dia? Kita ambil yang positif lah. Ambil yang positif. So bilangan kamus tu 18. Betul
So bilangan kamus tu. So kena tulis lah. Dia nak hitung bilangan kamus. So kita tulis. Okey, so settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, yang ni dia kata kaedah metrik not allowed lah. Maksudnya tidak dibenarkan. So kita tahu dah, kalau kaedah metrik tidak dibenarkan, mesti soalan persamaan serentak. Okey, boleh cuba. Nasran, cuba Nasran. Ya. Sekarang ni Zul dan dua rakannya pergi ke sebuah restoran sarapan pagi. So Zul membayar RM11. Okey, untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Okey, Roy membayar 3 mangkuk mi dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Okey, sekarang ni kita tulis apa? Mangkuk mi tu apa? Kita andaikan mi tu X lah. Boleh dia mudah je. So mi ni X, oren Y lah. Mudah macam tu. Okey, so sekarang ni Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. So macam mana nak buat? X tambah dengan Y sama dengan 11 ringgit, betul? Okey, lepas tu dia kata apa? Roy membayar harga 3 mangkuk mi dan Vasu membayar, macam mana kita nak buat 3 mangkuk mi? So 3X, betul? 3X Vasu, dan Vasu membayar 2 gelas jus oren. Okey, sekarang ni perbezaan. Ni point dia kat sini, beza. Apa maksud beza? Apa maksud beza? Tolak kan, betul? So dia 3X tolak dengan 2Y sama dengan berapa ni kat sini? 7. Beza dia 7 dekat situ. Okey, so bila dah dapat macam ni, macam mana kita nak buat? Selesaikan menggunakan persamaan serentak lah. Dia mudah je. So selesaikan macam biasa. Tekan kalkulator tak ada masalah kan? Tak ada. Okey, tekan kalkulator mesti betul So kita buat pen purple lah. First kali kita samakan dia dulu. So yang ni dia darab dengan 3 lah. Kita nak samakan 3X Ni equation number 1, equation number 2. So equation number 1 darab 3. So dapat 3X tambah 3Y equal 33. So kita tulis balik. Dia banyak kaedah jawapan dia tetap sama lah. Okay, ada lagi ke yang nak masuk? Okay, so kita settlekan soalan ni. So kita tolak macam biasa lah. So tolak habis, kat sini tolak-tolak jadi tambah. So 5Y. So 33 tolak 7 berapa? 33 tolak 7 26. Kenapa tak sama 33 tolak 7 26. Saya pun dapat macam tu. 26 sorry. Silap type ni. Dapat macam ni ke? Okay, so 26. Apa
Kenapa tak pergi ya? So Y sama dengan berapa? 26 bahagi dengan 5. Dapat berapa? Ni RM5.20 lah. RM5 20 sen. RM5.20, betul? Okey, RM5.20. 5.20 eh. Okey eh. So RM RM5.20. Y ni apa tadi Y? Okey, Y untuk oren lah. Orange. So RM5.20 kita masukkan dalam persamaan yang pertama tu lah. So dekat sini bila awak tukar saja ni satu markah, kaedah satu markah, jawapan satu markah. Okey. So kita gantikan X tambah dengan RM5.20 sama dengan 11 So jadi X sama dengan 11 tolak 5.20. So awak akan dapat RM5.80. Betul? Betul Betul. So untuk jawapan dia, kalau boleh kita tulis Mi berapa, oren berapa. Kita tulis jawapan dia untuk detail lah. Macam ni pun dah cukup dah sebenarnya, sebab kat sini dah ada markah, satu markah. So soalan dia 4 markah. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. So cikgu kecil sikit Cikgu saya nak tanya yang SPM nanti dia tanda online kan, fully. Okey. Okey, untuk soalan nombor 4. So rajah menunjukkan pintu berbentuk segi empat tepat dengan tinggi 2.5 meter. So tinggi dia kat sini 2.5 meter. Okey, dan 1 meter lebar. Jarak antara P dengan Q 1.2. Okey, pada ruang jawapan tandakan sudut. Dia nak kita tanda sudut antara pintu dengan dinding. Kat mana pintu dengan dinding? Kat tepi tu. Kat sini. Ni pintu dengan dinding. Ni dinding ni dinding kita. So pelajar mark kat sini dah dapat satu markah. Biasanya kita lukis antara plane dengan ni kan, betul? Tapi untuk soalan ni antara pintu dengan dinding. So kat luar lah. Okey, seterusnya dia minta kita kira. Calculate the angle of opening door. Kira sikit. Gambar dia dah jadi macam mana dah gambar dia tu. So dekat sini berapa kat sini? Lebar pintu ni berapa? Lebar pintu ni 1 kan? Ni pintu 1 meter. 1. So 1. So gambar dia dah jadi macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni, betul? Betul Nampak gambar dia kat situ. Okey, sini jadi kat sini 1, kat sini 1 kan ni. Betul kan? Jarak dia nak bukaan pintu tu. So apa jawapan dia Tuan Aisyah? Kita cari yang kat dalam dulu, lepas tu kita tolak 180. Okey, boleh cari yang dalam dulu baru tolak, boleh juga. Okey, sekejap. Dia sebenarnya dia cari sudut yang belah dalam je, sebab dia nak bukaan pintu ni. Bukaan pintu ni kita cari mana? Sini kan? Ah. Betul.
So jarak kat sini 1.2. 1.2. So nak cari sudut kat sini macam mana? Kat sini 1. Ya. Opposite dengan adjacent. Adjacent. Guna apa? Ni top tan. Kalau sin pakai apa? Kalau sin opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. 1/2. Hypotenuse dia mesti 1.2 lah. Yelah. Jadi kena pakai yang itulah, yang tangent. So dekat sini dia tulis, dia bagi sin 0.6 bahagi dengan 1. So cuba kira sin 0.6 bahagi dengan 1 dapat berapa? Sin theta sin inverse 0.6 dapat berapa? 36.86. Berapa? 36.86. Okey, kalau kita pakai sin, Tapi cikgu, yang 0.6 tu yang kat mana? 0.6. Okey. Ni skema jawapan yang pertama. Tak apa, kejap lagi kita cari. Okey. Kalau awak pakai tangent, tangent berapa? Tangent 1.2 per 1 Tangent 1.2 over 1. Okey, sekarang ni awak tengok gambar dia betul-betul Kat sini 1.2 meter, kat sini 1, kat sini 1. Kan? Kalau awak kata opposite bahagi dengan adjacent, 1.2 bahagi 1. Okey, dekat sini skema jawapan dia tangent theta 0.6 bahagi dengan 8. 0.6 bahagi dengan 0.8. Cikgu tolong admit lesson. Admit lesson. Okay. Okey, untuk cari sudut sudut bukaan dekat sini, so kita perlu bahagi 2 lah. Okey, so kita ada kat sini 1.2 meter. So kita perlu bahagi 2 untuk dapat segitiga bersudut tepat kat sini. Okey. So dekat sini hypotenuse dia kita tahu hypotenuse dia 1. So kita boleh pakai sin lah. Sin theta sama dengan, kalau yang ni separuh daripada 1.2 ni adalah 0.6. So 0.6 bahagi dengan 1. So sin theta negatif 1, 0.6 per 1. So pelajar akan dapat 36.9. Okey, untuk yang ni pelajar dapat kat sini 1 markah. Okey, tapi dia nak sudut bukaan pintu. So kita cari tadi separuh mesti darab dengan 2. 36.9 darab 2. So baru pelajar dapat markah penuh lah, 73.7 darjah. Okey So settle untuk soalan nombor 4. Kita pergi soalan nombor 5. Okey, sekejap, soalan nombor 5. Okey, boleh baca boleh baca soalan ni. Okey, boleh tengok. Okey, untuk soalan ni kenapa kita belah dia 2 So bila belah dia 2, so dekat sini bila belah dia 2, sudut bersudut tegak ni jadi kat sini ni sudut 90 darjah ni. So kat sini dah jadi 0.6, hypotenuse dia dah jadi 1 kat situ. Ni cerita dia. Bukan sudut dia dekat sini lah, kita nak cari sudut dia dekat sini. Ni cerita dia. Ni kenapa kita dapat jawapan dia kat situ. Sin opposite bahagi dengan hypotenuse. Ni hypotenuse dia 1 lah. So panjang ni kena carilah.
Panjang ni cari tu yang skema jawapan dia ada juga cos dengan tangent. Okey So kita sambung soalan tadi. Okey yang tadi cikgu cerita ringkas Okey soalan tadi. Soalan nombor 5. Okey sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Okey, pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu. Okey, 4 kontena kerusi plastik. Okey, dengan jumlah 290 kerusi. So persamaan yang pertama apa dia ni? 4x tambah dengan 3y sama dengan berapa? 290. Okey lagi. Yang persamaan yang kedua apa? Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik. 5 kontena. So 5x lah. Okey dan 7 kontena. So tambah dengan 7y sama dengan 460. Menggunakan kaedah metrik. So kaedah metrik mudah Okey, first kali mesti bentuk metrik dulu. Okey, kat sini kita tak dapat markah lagi So bila kita tukar dia bentuk metrik baru dapat markah. So 4 3 5 7. So xy sama dengan 290 460. So dekat sini baru kita dapat satu markah. So kita selesai macam biasalah. Okey, cikgu explain sikit Boleh cikgu ke bawah lagi? Boleh kecil sikit, tak apa. Okey, so dekat sini mesti betul determinan dia 1/4 kali 7 21 tolak dengan 3 kali 5 15. Okey, so kat sini 7, kat sini 4, kat sini negatif 3, negatif 5 290 460. Okey, jangan guna ruangan hujung ni So awak boleh jawab ring kecil sikit lah. Okey, so bila dah settle kat sini dia akan check 1 per berapa ni? 6 7 negatif 3 negatif 5 4 290 460. So xy dapat berapa? Dapat berapa xy? 1/13. Cikgu yang tu 28. 28 bukan 21 ni. 4 kali 7 28. Okey, 28 tolak 15 berapa? Sorry 28 13. 15. So dapat 13. So dapat apa x dia? X dia 50, Y 30. Okey, x dia 50, y dia 30. Okey, so mesti tulis x 50, y 30. So sekarang ni kita tengok kat sini Tadi cikgu salah tulis tadi. Okey, so 1/13. So bila determinan dia betul dia akan dapat 1 markah. Okey, jawapan 1 markah, yang ni 1 markah. So 4 markah untuk soalan ni. Boleh Dengan syarat yang ni mesti tulis yang ni mesti tulis. Mesti tulis. Kalau awak tak buat yang ni terus jawapan, yang ni step ni tak ada. Ni cikgu bulatkan. Kalau step yang ni tak ada, so walaupun jawapan awak betul dia akan tulis dilihat. So markah dia kosong. So step ni mesti ada, menunjukkan awak kira lah. Ni cerita dia lah. Okey So settle. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 6.
Okey, soalan pertama. Statement ke not statement? None. Not. Okey, jawab apa Tanesh? None statement. Non-statement. Non-statement Non-statement. Okey. Kalau no statement tak boleh Non-statement ataupun not a statement, senang. Not a statement, betul. None diterima juga. Tapi kalau awak tulis no statement, tak boleh terima None saja pun tak boleh Ni Tanesh and the gang. Okay, go. None saja tak diterima mesti tulis. Okay, none a statement, not a statement, mesti cerita. Okay, soalan seterusnya. Implikasi. Yang ni senang ni, implikasi. Apa jawapan dia Buat then je. If dengan Then kita biasanya if and only if ni kita buang kan? Betul. Jadi if yang ni, then yang ni, betul? Kalau if yang ni, if A D ni, then yang ni So biasa dapat soalan macam ni kita potong lah. Kita potong buang terus yang ni. Ni pengacau. Jika dan hanya jika ni pengacau. So if yang ni, then yang ni Okey, untuk soalan C. Soalan C ni soalan senang. So dia tak ada kebat dekat situ. So apa jawapan dia kat sini? Soalan C. Yang ni kita potong. So sekarang ni yang kita tinggal 5 apa ni? Dalam ni kita tukar dia dengan apa? Power, punca kuasa. Kuasa berapa? Dah 2, 3, 4 macam tu 2N kot. Kalau 8 27. 2 power 3. Ni 2 kuasa 3. Yang ni tu 3 kuasa 3. Betul? 3. Yang ni 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. Yang ni 1 kuasa 3 lah. 1 kuasa 3. Jadi apa yang kita ubah kat sini? N kuasa 3. N kuasa 3 tolak dengan 2. Betul? Jadi N sama dengan berapa? 1, 2, 3. Dia ada 4 kat situ Baru titik 1, 2, 3 titik. Boleh? Boleh senang je soalan ni. Okey, sambung lagi soalan. Soalan sekejap. Okey. Kita pergi soalan straight line. Cikgu kecil sikit lagi, nampak tak? Okey, sekarang ni dia bagi point kat kita. Kita baca dulu statement dia Okey, PQ, PR, SQ, QT dan ST dilukis pada satu satah kartis diberi PR dan ST adalah selari. So biasanya kalau PR macam ni dengan ST adalah selari. Okey, SQ sama dengan QT. SQ sama dengan QT. So QT ni berapa? 10.
So SQ ni pun 10 juga Ni 10 juga. Okey. Soalan dia equation PR. Berapa equation PR? Cikgu nak jawapan dia equation PR. Jajah tengah kira. Kecerunan dia apa kecerunan dia? Kena cari distance untuk kecerunan. Kena cari Distance. distance. So koordinat Q ni berapa? Lapan 8 tu adalah apa? 8 tu Y. X dia berapa? Kosong. Ni X dia, ni X dia. Mesti ada nilai X dia. T dia berapa T dia? Dia 10.8. 10 tu unit dia, jarak dia. 8 tu betul dah, 8 tu. So cikgu nak koordinat dia tu kat situ. 4,8. 4 48 yang mana ni? Untuk Q. Q 48. Macam mana dapat 48? Cari jarak dari negatif 20 hingga Q tu. Q tu kita tahu 8 tu sebab Y dia dah bagi 8 kan. So cari X lah. Jarak dia 10. 8. So kat sini 8 lah. Betul? Tu Y8. So X,8 ke atas tu. So maksudnya 8 ni kat sini, ini 8. Ni negatif. Kat sini 10, betul? Tu 10. Cari jarak lah. So Dapat kat sini X. 6, betul? Teorem Pythagoras. Yalah. 6, Betul. 8, 10, betul? Ya, So betul. 6. So jarak yang ni. So 6 kat sini. Okey, jarak dekat sini, ni jarak dia ke sini ni adalah 8, betul? Betul So 8. So kat sini mesti 4 lah. Betul? Betul. So kalau kat sini jarak dia 10, sini 4, kat sini berapa? 14. 8 tak perlu kira pun sebab unit dia dah ada. 10 unit antara Q ke T ni. Betul? So bila awak dah dapat koordinat ni, tak ada masalah. Awak boleh cari semua. Dia masalah dia sekarang ni cari koordinat je tak jumpa. Cari koordinat tak jumpa. Kat sini tak jumpa ni 8, kat sini 10, so kat sini 6. 6 ni jarak ni 6, 6 ni sini ke sini. Sini ke sini 6. So 6 dah tahu, kat sini dah negatif 2, automatik kat sini 4, kat sini 2 kan. So koordinat dia 4, so dah dapat. So sekarang ni kita nak persamaan garis lurus P PR.
PR. So cari gradient sini dulu, betul? Kecurunan kat sini. Gradient dia 4/3. Betul 4/3? Ya. Kira betul-betul. Jangan saya kira dulu. Gradient dia M X1 Y1 X2 Y2. M sama dengan kosong tolak dengan 8 bahagi dengan negatif 2 tolak dengan 14. So negatif 8 per negatif 16. Betul? 1/2. So kecilkan 1/2. Betul kan? So kecurunan dia 1/2. Okey, jadi persamaan garis lurus dia titik dah ada. Y sama dengan MX tambah C. Titik dah ada. Ni adalah X, yang ni adalah Y. So 5 sama dengan kecurunan dia 1/2. X dia negatif 4 tambah C. So C dia dapat berapa? C dia 7. 7. So 7 C. So persamaan dia jadi apa? Y sama dengan 1/2 X tambah 7. So dekat sini perfect markah dia. So bila jumpa sahaja kecurunan, ada sahaja kecurunan, 1 markah. Kat sini 1 markah. So kat sini 1 markah juga. So berapa markah dah? Cikgu pula kena tukar ke ni ke? Yang kena bahagi tu ke? Yang mana? Kita jadikan dia yang X tu, maksudnya kita tukar lah pecahan tu. Dia jadi 2Y tambah X tambah 14. Oh, tak perlu. Dia nak tak perlu. Okay. Maksudnya awak nak selesaikan kat sini 2 bagi 2Y sama dengan X tambah 7 ni. Yang ni tak perlu. Dia setakat sini saja. Ni saja. Cikgu, kalau gradient dia kira dari atas punya boleh tak? Q bahagi dengan X. Q bahagi dengan X. Boleh? Contohnya saya dapat lain lah. Kalau dia 48 lepas tu negatif 20 kan? Dia sekarang ni awak cari gradient sini, tak ada kaitan. Betul. Tak ada kaitan. Sebab dia parallel tu. Ya betul. Kita nak cari gradient kat sini. Sebab dia parallel. So mesti cari sini lah. Dapat sini kan? Okey. Tapi awak cakap tadi kalau nak cari gradient sini boleh guna kaedah awak tu, biasa awak belajar dalam fizik kan? Betul. Okey, so settle. Akilah boleh ikut tak? Hello Kila. Hello. Nashran boleh ikut tak Nashran? Hilang dah belaka. Dashita boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kenapa dia orang tak jawab? Dia orang tak ada tu ke? Kila. Tidur dah. Nashran tidur dah Nashran. Dia terkeluar je. Terkeluar Tak apalah, sambil-sambil. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ni mudah. Bila jumpa saja distance over time, kita tahu dah. Kat sini adalah speed ataupun laju. So gradient ni lah kecerunan dia. Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, Rajah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina.
Okey, dengan kereta api. Okey, dari Rawang ke Serdang. So kat sini Rawang dengan Serdang. Okey, soalan pertama dia tu. Dia diberi bahawa laju kereta api Kuang ke Serdang. Kuang Kuang ke Serdang, maksudnya Kuang ke Serdang. So sinilah. So kita tahu laju dia dah bagi kat sini 125 km per minit. Cari nilai T. Boleh cari tak nilai T? Guna apa? Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Betul? Okey. So guna apa ni nak cari ni? Tadi cikgu cakap apa? Laju ni kita dapat daripada mana? Distance over time. Kecerunan. Betul, distance over time, kecerunan dia. Okey, kecerunan apa formula dia? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So kecerunan kita dah ada 1.25 sama dengan, kita ambil koordinat kat sini dulu. Berapa koordinat sini? 11 10, betul? So koordinat sini berapa? Yes. T 40. So masuk je dalam formula ni kat sini. So X1 35 minit cikgu. berapa minit dapat? 35 minit. Okey. So awak faham lah. Faham maksudnya kalau kat sini kita buat X2 Y2 X1 Y1. So X2 dia Y2 dia 40 tolak 10 bahagi dengan X2 dia T tolak dengan 11. So selesai macam biasa. So akan dapat T dia 35. Okey, so unit kita abaikan Kita abaikan. Okey, kita sambung lagi soalan dia. Okey, berapa lama masa dalam minit diambil sampai Serdang dari Kuang? Okey, berapa masa, berapa lama Okey, masa dalam minit Serdang ke Kuang. Berapa minit jadi? So kat sini 35 tadi kan. So Serdang ke Kuang kita berapa? 11 kan? Berapa? Macam mana? 35 tolak 11 ke? 24 ke? 35 tolak 11. So 24 tolak 11. So awak akan dapat 24 apa? 24 minit So unit kita abaikan. Okey, soalan yang ketiga. Calculate average speed. Okey, so bila ada perkataan purata, apa yang perlu kita tahu? Tambah semua bagi dengan Purata laju purata, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So jumlah jarak dia berapa? 40 Masa. So 40 bahagi jumlah minit dia 35. Tapi soalan dia nak apa? Kilometer per hour kat situ. So 35 mesti dibahagi dengan 60. Ni mesti cerita mesti tulis jawapan. So jawapan akhir dia berapa dapat?
68.57. 68.61. Betul? 68 4/7. Betul? Betul. Betul Okey, dia boleh dalam bentuk pecahan pun boleh. Kalau awak nak jawab 480 bahagi dengan 7 pun boleh. Ni masih diterima. Tapi biasa kalau kita kira habislah, senang. Okey, so soalan nombor 9. Ni cerita tahun lepas ni. Okey, jadual menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dengan seorang murid perempuan. Okey, yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan pagi. Okey, so 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. So dia pilih secara rawak lah. So sekarang ni list possible outcome. List dulu. Okay, possible outcome of event for the sample space. Okay, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. Jadi sample space dia apa dia? Dia nak 2 orang. Adam dengan apa first? Adam Borhan. Boleh? Borhan. Lagi? Adam Chan. Lagi? Adam Daljit. AD. Kita ringkas lagi. Adam Elina. Lepas tu dia kalau ringkas tu boleh ke? Boleh. Ringkas boleh. Okay. Sebab dia kata kat sini kan, A untuk Adam. So lagi. Kalau dia tak cakap? Kalau dia tak cakap pun boleh sebenarnya ringkas. Tak Kang tulis nama panjang-panjang kan. Better kita boleh ringkaskan, tak ada masalah. Kecuali lah Adam dengan Ali awak buat A Adam, A Ali. Tu lain cerita lah. So lepas tu B pula. B apa? Borhan dengan Chan. Betul. Lepas tu Borhan dengan Darjit. Betul. Lepas tu Borhan dengan Elina. Betul. Betul. Perlu tak tulis Borhan dengan Adam? Perlu tak? Tak perlu. Benda yang sama. Tak perlu So seterusnya Chan dengan Darjit. Lepas tu Chan dengan Elina. Betul? Chan Darjit, Chan Elina. Last kali Darjit dengan Elina. So ada berapa sample space dekat sini? So mesti ditulis dalam bentuk set. Kalau boleh kita kurungkan dia macam ni Kurungkan dia. Okey, biasanya awak belajar daripada dulu dah. Bentuk kebarangkalian ni mesti ditulis dalam bentuk set. So jawapan dia dekat situ. Boleh? Halo, boleh List all possible outcomes. Naraikan. Okay, so setter yang pertama. So ada berapa tu sample space dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, soalan dia. Okay, by listing down possible outcome. Okay, dengan menyenaraikan semua kemungkinan yang mungkin
Okey, sekarang ni kita nak cari kebarangkalian, probability Okey, student different gender. Maksudnya murid yang dipilih berlainan jantina. So ada berapa berlainan jantina dekat sini? Elina lah kan berlainan jantina kan? So Elina betul. 1, 2, 3, 4. Betul Chan laki kan? Laki-laki. Laki. So sekarang ni awak kena list kan List kan, mesti list. Sebab dia nak kita list. So kita list. So dapat berapa jawapan dia? 4 per 10. Kecilkan 2 per 5. Boleh? Mesti list kan Adam, Elina. Siapa lagi kat atas tadi? Adam. Okey, Borhan Alina, Chan Alina dengan Darjit Alina. Mesti list kan. Adam Elina, Borhan Elina, Chan Elina, Darjit Elina. So mesti list dalam bentuk set. So jawapan akhir 2 per 5. Kenapa pula tu? Kat mana pula tu? Bro, mute bro. Oi, okey. Okey, yang kedua tu. Okey, kebarangkalian Borhan dengan Darjit tidak ditugaskan. Berapa kebarangkalian dia? Borhan dengan Darjit tidak ditugaskan. Kita potong lah. Maksudnya Borhan dengan Darjit tu kita potong kan? Kita pakai warna biru lah. Borhan dan Darjit tidak ditugaskan. So ada berapa hari Borhan dengan Darjit tidak ditugaskan? Borhan, Darjit. So ada berapa ni? Tak betul ni, 5 ni. 5 tak boleh. Yang tu je yang CD satu lagi tu. Mana? CD tak boleh ni. Sebab dia nak dan. Apa maksud dan tu Apa maksud dan kat sini? Dia tak bersama. Dan dia intercept kan juga. Intercept maksudnya kita buang satu je lah, yang intercept je lah. Kita buang Borhan dengan Darjit je lah kita buang. Yang ni je kita buang. So yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So jawapan dia 9 per 10. 10. Boleh kecilkan tak? 9 per 10 tak boleh. So yang ni 2 markah 1 markah kat sini, 1 markah lagi listing, by listing, senaraikan. Boleh Hello, boleh? Okey, ya, soalan boleh. nombor 10. Boleh bos. Soalan nombor 10. Ni lori tanker, senang je ni. Okey, rajah 5 menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Okey, tangki minyak itu berbentuk silinder. Okey, panjang dia 20 meter dengan jejari dia 2.1 meter. Muatan minyak dalam tangki itu adalah separuh.
Okey So sekarang ni kita tengok tangki minyak lori berbentuk silinder. So yang ni formula semua dah diberi, betul Silinder Apa formula silinder? Apa formula silinder? Pi R square H. Pi R square H. Dia senang je. Bila bulatan Pi R square. So dia tambah tinggi H. Pi R square H. So kita cari silinder dulu So H dia tadi dah ada 20, jejari dah ada 2.1. So kita kira lah kat sini. Okey, sekarang ni cuma dia kata kat sini muatan minyak dalam tangki tu separuh. So separuh mesti half lah. So kita cari dulu part silinder. Silinder 1/2 pi J dia berapa? Jejari dia tadi 2.1, betul darab dengan 2.1 darab dengan H dia, tinggi dia 20. So dapat berapa silinder dia? Satu 38.6. So silinder dapat Dapat. Okey, soalan seterusnya dia kata sewaktu tiba di sebuah stesen minyak, kesemua minyak dalam lori ini telah disedut keluar untuk diisi sama banyak kepada 2 tangki yang berbentuk cuboid. Sekarang ni dia nak 2 tangki ni sama banyak. Okey, soalan dia nak cari hitung tinggi paras minyak dalam tangki. Okey, so sekarang ni dia nak T dia kat sini. Tinggi tu. Dia nak sama banyak 2 tu. Boleh cari tak? Isi padu minyak tadi kita dah dapat 138.6. Okey, cikgu ringkaskan. Cikgu kecilkan sikit. Okey, so dekat sini kita tahu ni gambar cuboid. So cuboid 2 panjang, darab lebar, darab tinggi. Cuboid dia ada 2. Okey, so mesti tulislah 2. Cuboid dia 5 darab dengan 2 darab dengan T. Sama dengan berapa? 138.6. So 5 darab 2 10. 10 T darab 2 20 T lah. Okey, 138.6. So T sama dengan 138.6 bahagi dengan 20. So dapat berapa kat situ? Berapa dapat? 6.992. Dapat tak anak murid cikgu? Ada lagi tak ni orang ni? Ada kan? Ada. So 6.92 dapat? Dapat kan? 6.92 ataupun 6.93 lah. Sama je. So senang je soalan ni. Nampak macam complicated, tapi mudah je sebab dia 2 tangki. So mesti darab dengan 2. So dapat nilai T. Boleh Okey. So soalan yang pertama bila awak jawab kat sini, ni cikgu pakai yang merah lah, macam mana dia marking So ada saja formula kat sini Kat sini formula ni. Okey, ni satu markah. Okey, markah yang kedua yang ni lah. Yang ni markah yang kedua. 5 darab 2 darab T. So solution dia kat sini satu markah, jawapan dia satu markah. So cukup komplit 4 markah. Proses dia ni, kaedah dia ni satu markah, jawapan dia satu markah. Okey, sambung.
Soalan nombor 11. Soalan nombor 11 ni senang. Okey, rajah 6 menunjukkan sebuah taman landscape berbentuk semi bulatan. Okey, yang telah dibina oleh Kamal di rumahnya. Okey, taman tersebut terdiri daripada taman herba dan kolam ikan berbentuk sukuan bulatan. So kat sini kolam ikan So luar ni taman herba. Okay, so sekarang ni first kali dapat soalan, kita penuhkan maklumat dululah. Okay, maklumat apa yang dia bagi. PQ dia bagi berapa? PQ 14. So kita tahu jarak PQ ni adalah 14. So separuh-separuh 77 Senang cerita. Okey, OK 2 kali ganda. Kejap, OP Okey adalah 2 kali OK. Maksudnya 3.5, betul? Betul So kat sini maklumat kat sini kena tahu 3.5. Okey. Seterusnya jumlah panjang pagar bagi taman herba. So taman herba kat mana taman herba? Kat luar semua sekali Okey, berapa dapat taman herba? Cuba cari length taman herba. Boleh? So macam mana nak cari taman herba? Taman herba ni kita cari luar ni je kan? Kita cari luar. Kita cari yang perimeter tu. Ya, cari perimeter. Cari perimeter yang besar sekali. Ni perimeter ni. Dapat berapa? Perimeter bulatan 2 pi J. Sudut dia berapa kat sini? 180 per 360 darab 2 darab pi darab jejari, radius dia 7. So dapat berapa? 11 ke? Sekejap. 11 tambah 11 tambah dengan 14 25. 11 kat sini 11 ke? Bukan 11 kat sini ni 22 ni. Tanes. Oh, 2 dah 2. Ni darab 2. So 22. Okey, 22 kita tambah dengan mana? Kat sini berapa? Betul. 14. 7. 7. Lagi. Tapi dia nak taman herba sahaja. Cari tinggi dia kat sini. Jadi kena cari yang fish pond punya tu juga kan? Ya, 3.5 kat sini. Lagi kat sini kena cari 90 per 360 darab 2 darab pi darab radius dia 3.5. So dekat sini awak akan dapat 5.5. Kat sini tadi 22. Betul. 5.5 lepas tu tambah 3.5 lagi kat sini. Ni kita nak cerita pagar ni saja tak ada kaitan dengan pagar kolam tu. So dapat berapa jumlah dia? 41.48. Dapat? Ataupun 41 1/2 lah. Betul? Dapat tak Tanesh? Yes. Nashran dapat dah Nashran? Dapat. Kilah ada lagi?
Gila. Okey, kita sambung. Okey, berapa area taman herba? Luas area pula. Luas dalaman. Okey, luas dalam meter kuasa 2 taman herba. So kita cari luas semua sekali dulu, betul? Okey, baru kita cari luas kolam. So luas semua sekali tolak dengan luas kolam, betul So kita cari luas semua dululah. Apa formula luas? Pi J kuasa 2. So semua sekali 180 per 360 darab 22 per 7 darab je jari dia berapa? 7 kuasa 2. Dapat berapa semua sekali ni? 77. Lepas tu kita tolak dengan yang dalam tu. So yang dalam dapat berapa dalam? Cikgu kira kat sini Dalam 900 per 360 darab 22 per 7 darab jari dia, radius dia 3.5 kuasa 2. So dapat kat sini 9 point Jawapan dia 9.62, betul? Jadi kalau tolak jawapan dia 67.38 ke? Okey, jadi kita tolak betul, jawapan dia 67.31. 77 tolak dengan 9.63. So awak akan dapat 67.31. Dia ada average dia Dia ada range dia lah, antara 67.31 hingga hingga 67.38. Ni cerita dia, ni average dia lah, range dia, bukan average, range dia. Okey, so settle untuk soalan area. Soalan graf tak ada masalah rasanya. Soalan graf. Okey, Graf tu kita try cari equation satu je. cari apa? Kita yang buat D tu, biasa D tu kena tolak ke? Yes, tak semestinya. Kan ada dua. Tak semestinya. Okey, sekarang ni awak nak cari straight line, betul Okey, sekarang ni kita ambil dulu equation asal dulu kalau awak tanya. Okey, ni equation asal dia. Dia mesti equation asal y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7 So kita tulis equation asal dulu. Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 berapa tadi? Tolak 2x tambah 7 tolak 2x tambah dengan 7. Okey, lepas tu sekarang ni dia suruh kita draw suitable straight line. Okey, dia bagi equation dia macam ni. So bila dia bagi equation dia macam ni, kita mesti jadikan dia sama dengan kosong. So kosong kita letak depan lah, Hapuskan lah. Okey, so 3x kuasa 2 tambah dengan 4x tolak dengan 4. Betul So kita selesaikan dia. So kat sini tolak ke tambah? Listen. Saya rasa jap negatif. Kalau kat sini negatif, kat sini mesti tambah. Tolak. So y habis. Tolak So kat sini tolak 2x tambah 4x dapat 2x. Kat sini tambah juga. Kat sini pun tambah juga. Tambah tolak jadi tolak 3. So ni persamaan dia. Ni satu markah. Dia tak semestinya, tengok pada equation, tak semestinya tolak. Kalau kat sini tolak 3, kat sini tambah 3. So awak akan dapat macam ni jawapan dia, equation dia tu. Boleh? Hello? Boleh Boleh ke? Okey, so daripada situ kita carilah 2x tambah 3 ke tolak 3 ni. Kat sini tolak, sini tambah 3 ni.
Ni tambah tolak jadi tolak 7 tolak 4, so 3 kat sini tambah. Ni jawapan dia. Okey, so yang ni soalan tak ada masalah. So kita sambung sikit lagi. Okey, cikgu nak soalan penjelmaan ni. Jawab soalan ni dulu. Okey, untuk soalan B, cikgu tak rakam tadi ya. Okey, kita nak koordinat koordinat K under transformation P dengan R. So kita cari R dulu. So R mesti rotation clockwise. So dekat sini dua petak. So dekat sini kita kira apa ni? 1 2 3 4. So kalau dia rotate 90 darjah, so kita sambung 4 juga Dekat sini 2, kat sini 2. So kat sini 4 lah. 1 2 3. Kat sini Tanas jawapan dia. Betul? Ya, dia akan first dia akan rotate ke 3 negatif 4. Okey, negatif 3 negatif 4. 4. Okey, lepas tu baru dia reflect, betul So reflect y sama dengan 1. So 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. So 5 ke atas. So jawapan akhir dia negatif 3 6. So settle negatif 3 6. Tu je cerita dia. Okey. So yang seterusnya penjelmaan. Boleh kira tak penjelmaan dekat sini? So sekarang ni kita tengok dulu. Mana satu image? Dia kata apa? K Q RTS adalah image. KQ RTS adalah image. So yang besar image, yang ni objek lah. So objek. So under combine transformation VU. Okay, EFGH ni adalah objek lah. So macam mana yang ni jadi gambar besar macam tu? Dia enlarge lah. Enlarge tu confirm dah enlarge. Yang first kali tu. Oh tu dia rotate lah tu. Rotate berapa degree? Rotate 180. Rotation 180 Yang ni tak. Dia rotate 180 senang kita tengok yang mana? Senang kita tengok yang tegak macam ni ni. Tu, dia datang daripada mana? Sini betul? Betul. Yang ni macam mana rotate jadi straight ke atas ni? Dia rotate macam mana? Rotate macam ni Betul? Kan asal dia macam ni. Asal dia EF tu macam ni. Ni EF. So dia rotate jadi macam ni. KL. So rotation dia berapa degree ni? 90 darjah, betul? Wah, 90. Rotation 90 degree anti-clockwise. At center ataupun center berapa ni?
Yang ni macam mana jadi macam ni? Kita nak cari point center macam mana cikgu ajar? Kita cantum dua bucu, betul? Betul. Okey, lepas tu kita cari dia punya garisan serenjang, betul? So kalau kita cantum dua bucu, K dengan, kalau cikgu pakai warna hijau, kita cantum titik. Okey, so cikgu cantum E dengan E ni dengan K lah. Macam ni kan? Betul? Lepas kita cantum, kita buat apa? Garisan serenjang, betul? Serenjang. So jawapan dia kat sini negatif 3 kat sini negatif 3 kat sini. So bermakna awak cari garisan serenjang macam ni ya. Ni point yang pertama. Okey, lepas tu cari kalau H ni dengan mana ni? H ni dengan mana? M, betul? Betul kan? So cari garisan serenjang. So bila awak cari garisan serenjang, dua garisan bertemu ni adalah jawapan dia. So center dia negatif 3, 4. Boleh? Boleh. Wesen ada lagi tak Wesen ni? Ada cikgu, ada. Ada Dah makan ke belum awak? Sudah. Okey, lepas rotate dia buat apa? Lepas dia rotate dia jadi apa? Bau enlargement, betul? Bau enlargement. Okey, enlargement. Kalau sebut saja enlargement, mesti ada perkataan apa? Scale factor, betul? Betul? Scale factor. Betul. Scale factor apa ni? Scale factor, let me see. 2. 2. Scale factor 2 at center. Center mana? At center. Tak ingat dah nak cari center. Cantum je semua bucu ni. Ni semua bucu. Cantum. Yang ni bucu dia ni. Cantum. Yang ni bucu dia ni. Cantum. Mana center dia? K. Okey, center K. Kilah okey tak? K Okey, so settle untuk yang ni. So untuk soalan pengiraan ni, cari pengiraan. Okey. So pengiraan apa formula dia I sama dengan K2O kan? Betul Okey, diberi pentagon KQRT mewakili suatu kawasan yang mempunyai 288. So KQRT ni adalah yang besar ni lah. So yang besar ni dia bagi 288. So sekarang ni dia nak kawasan yang berlorek. So image dia berapa image dia? Halo kelas. Cikgu. So macam mana nak cari dia? Cari kawasan yang berlorek tu. Dia bagi semua ni dia bagi 288. Kita kena tolak yang kecil tu Tolak yang kecil. Macam mana kita nak tolak? Kita kena image dia. So kita andaikan objek dia X lah.
Okey, maksudnya 288. 288 ni yang besar kan? Image yang besar kan? So 288 sama dengan apa? K ni apa? 2 Scale factor 2 kuasa 2 darab dengan objek. So objek tu kita andaikan dia X lah. Boleh? Betul. Jadi nak kira macam mana ni? Tolak tu. Jawapan dia 216 lah. Jawapan dia 216. Yap, dapat 216. Macam mana kita nak tolak Tanesh? Kita cari dia punya O dulu. Kita O dia macam mana nak cari O dia? 288 bagi 4. 288 bahagi 4 dengan dapat X. bahagi dengan 4. Kat sini 288 kat sini 4 kan? Ni 4x kan? So 288 bahagi dengan 4 dapat x. So dapat berapa x dia? 72. 72. Jadi kawasan yang berlorek semua sekali 288 tolak dengan 72. Betul 72. So jawapan akhir awak 216. Boleh? Boleh Kilah boleh? Boleh. Okey, so itu saja untuk hari ni. So cikgu akan share video cikgu lah.